Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. نواصل درسنا في أعمال القلوب. Itu kita dah ambil sebab itu baca kitab bersih lama. Seterusnya musannif rahimahullah membincangkan bila kita dah tahu perbandingan di antara amalan hati, amal qulub, amal qalbi, ya. Kalau kita dah tahu perbezaan di antara jadi kita sudah itu kita dah bincangkan perbandingan di antara amal qulub dengan amal jawarih. Perbandingan di antara amalan hati, amalan jantung jiwa kita ini dengan amalan anggota badan, kita dapati amal jantung jiwa kita ini adalah yang utama. Bahkan bukan bermakna bahawa kita tak perlu kepada amal jawarih, tetapi lebih kepada kita baik. Maknanya kita bukan menafikan kepentingan amalan anggota badan. Bukan nanti orang ingat bila kita kata amal hati ni penting, utama, maknanya kita dah tak perlu lagi nak beramal ibadah secara zahir, tidak. Bahkan dia kedua-duanya saling lazim melazimi. Yang kita nak bagi tahu adalah amalan hati, amalan jantung jiwa kita ini, dalaman ini, perasaan kita, emosi kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan menggerakkan tubuh badan kita untuk bekerja, untuk bertindak, memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, untuk memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kualiti amalan zahir ini bergantung kepada kualiti amalan jantung jiwa kita ini. Bergantung kepada kualiti amalan jantung jiwa kita. Gantung kepada sejauh mana cinta, takut dan harap kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin okey, tak sekat. Semakin kita mencintai Allah, semakin kita takut dan harap kepada Allah, maka semakin banyaklah amal ibadah yang kita lakukan secara zahir. Ya. Dan amalan zahir itu macam Nabi SAW kata, innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih
فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Ya, jadi itulah yang kita nak tegaskan di sini, bahawa tidak ada pemisahan di antara zahir dengan batin. Di sana dia ada at-talazum, ada at-tarabut, keterikatan, keterkaitan yang sangat kuat di antara amalan batin, amalan dalaman, perasaan kita, emosi kita ini dengan amal zahir tubuh badan kita. Sebab itulah ahli sunnah wal jamaah kata al-imanu tasdiqun bil qalbi wal iqrar bil lisani wal amalu bil arkan. Benarkan dengan hati, berikrar dengan lisan, beramal dengan anggota badan. Ya, qaulun wa amal. Makna kata iman itu komponen luaran dan dalaman. Bukan luaran sahaja, bukan dalaman sahaja. Jadi adalah tak betul orang yang kata walaupun saya, penampilan saya, luaran saya macam ni tapi hati saya baik. Mana boleh? Mana mungkin hati dia baik kan? Dia dengan pakaian pun apa nama kita kata separuh bogel ataupun bukan kata separuh bogel lah, kata bogel lah kan? Tidak menutup aurat dan sebagainya, tiba-tiba hati saya baik. Kalau hati awak baik, awak tutup aurat lah. Kan? Itu maksudnya. Saya walaupun tak solat, walaupun tak ni, tapi hati saya baik. Kalau awak baik, awak solat lah. Kan? Awak tidak solat, awak tidak tutup aurat, awak makan rasuah, awak salah guna kuasa, awak mencuri, awak sekian-sekian. Itu semua menunjukkan hati awak tidak baik, tidak elok. Hati awak sedang sakit. Ada masalah, jantung, jiwa awak ini sedang mengalami problem dari sudut rasa pengikhtirafannya kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa ubudiyah, rasa perhambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada problem di situ. Ada kacau dalaman yang menyebabkan awak punya tindakan luaran juga tidak bagus, tidak betul, tidak elok. Ya. Tidak ada siapa yang boleh mendakwa kata walaupun penampilan luarannya tidak seperti yang dituntut oleh syarak, tetapi hatinya seperti yang dituntut oleh syarak. Tidak ada. Syariat bermula daripada dalaman terzahir di luaran. Ya. Dan jika dalamannya tidak elok dan dia berpura-pura melakukan syariat, kita akan pasti bahawa hakikatnya itu tidak akan bertahan lama. Ya. Macam mana orang munafiqun. Orang munafiqun walaupun mereka berusaha menzahirkan kata mereka ni orang Islam, mereka ni sekian-sekian, tapi bila mai certain part, certain waktu, tetap mereka tak boleh nak menyembunyikan apa yang ada dalam dalam jiwa mereka yang rosak. Nasallallahu alaihi. Ya. Baik. Kemudian dia kata pentingnya kita memberikan perhatian, memberikan inilah yang kita nak bincang hari ini, keadaan manusia dalam menjaga amalan zahir dan amalan batin. Ya. Dia kata di sini dia petik perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wa amma ahlus sunnati wal hadith fama yu'lamu ahadun min ulama'ihim wala salihu 'ammatihim raja'a qattu 'an qawlihi wa i'tiqadihi bal hum a'zamu an-nas sabran 'ala dhalik wa in imtuhinu bi anwa'il mihan wa futinu bi anwa'il fitan. Dia kata tidak diketahui dalam mana-mana kalangan ulama ahli hadis dan sunnah maupun orang awam mereka yang berpatah balik daripada akidah mereka walaupun diberi pelbagai ujian. Ini kerana apa? Kerana ada iqtina' qalbi tam. Kerana ada ketundukan dan keyakinan penuh dengan kebenaran yang mereka pegang. Syekhul Islam nak beritahu kata bahawa orang ahli sunnah wal jamaah yang yakin dengan kebenaran ajarannya, dengan dalil-dalilnya yang telah jelas dan diberi hidayah oleh Allah Ta'ala, dia kok mana pun tidak akan goyah daripada akidahnya kerana jiwanya yang murni. Di sini menunjukkan bahawa kekentalan jiwa. Sebab tu kita dalam nak menghadapi ujian di dunia ini, jiwa kena kental.
Ya. Dan punca manusia tidak boleh menghadapi cabaran-cabaran ujian daripada Allah Subhanahu wa taala adalah kerana ketidakadaan kekentalan jiwa. Ya. Yang jiwanya tidak makmur dengan iman, tidak makmur dengan sabar, tidak makmur dengan yakin. Macam kita sebut, bisabri wal yaqin tunalul imamatu fid din. Dengan sabar dan yakinlah seorang itu mencapai imamah, kepimpinan dalam agama. Jadi jiwa ini kena makmur dengan sabar, kena makmur dengan syukur, kena makmur dengan yakin. Ya, barulah apapun ujian yang datang, apapun pancaroba yang Allah Ta'ala bagi, kita akan menghadapinya dengan penuh keimanan, tidak akan goyah daripada akidah kita. Ya. Dan manusia dalam amalan hati seperti juga dalam amalan zahir terbahagi kepada mereka yang menzalimi diri sendiri dengan meninggalkan yang wajib dan melakukan yang haram. Dia meninggalkan sebahagian amalan hati yang wajib dan memasukkan dalam dirinya amalan-amalan hati yang haram. Ya. Seperti mencintai dunia, mencintai kenikmatan hidup dunia berbanding melebihi kenikmatan hidup akhirat. Ini adalah kesalahan yang dimasukkan ke dalam jiwa. Kita dah sebut dah, amalan hati yang paling utama adalah mensucikan atau memurnikan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau dia dah murni cinta kepada Allah, maka itulah hakikat lisan yang menyebut Allahu Akbar berserta dengan jiwanya yang benar-benar yakin ketika dia sebut Allahu Akbar itu memang Allah itu maha besar dan tidak ada yang lebih besar selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam keadaan dia sedar dia mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia ni memang hamba Allah. Jadi ada orang macam juga orang yang buat, kerana orang yang buat dosa zahir, orang yang meninggalkan kewajipan yang zahir, hakikatnya berpunca daripada dia melakukan larangan-larangan batin ataupun dia meninggalkan kewajipan yang batin. Kan, sebab kita dah kata tadi ada talazum, ada tarabut. Ya. Yang kedua al-muqtasid, orang yang pertengahan, yang melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram, tapi mungkin melakukan yang makruh ataupun dia tidak melakukan wajib itu ke tahap yang sempurna. Ya. Ini adalah golongan al-muqtasid. As-sabiqu bil khairat, yang berlomba mendahului dengan kebaikan. Ini adalah orang yang meninggalkan yang haram dan makruh, melakukan yang wajib dan yang sunat. Semua orang yang ada iman yang hakiki, orang yang memang betul-betul beriman, bukan tipu-tipu, bukan pura-pura macam orang munafik, mesti dalam hatinya ada amalan jantung jiwa. Walaupun dia ada dosa. Waktu Syekhul Islam Ibn Taimiyah kata, setiap orang yang betul-betul beriman dengan Allah dan Rasul, yang bukan munafik, dalam hati dia mesti ada rasa cintakan Allah, cintakan Rasul. Itu ada orang yang hidupnya tidak dikenali melazimi syariat, tetapi bila agama Islam dihina masalahnya, dikutuk, dia rasa marah, dia rasa geram. Tak, kita tengok macam baru-baru ni, mana ada dalam Malaysia ni orang yang tidak rasa marah dan geram, ya, dengan perbuatan menghina agama Islam. Ya, pengacara TV yang tak pakai tudung pun, ya, geram. Kan, orang yang duduk melepak kedai kopi masa azan tengah berkumandang pun geram. Kan? Bermakna dalam hati dia terselit, ada tapak, ada asas iman kepada Allah Subhanahu wa taala, cuma dia tak imarahkan. Tapi benda tu tak hilang. Jadi cahaya dalam hati dia tu macam kelip-kelip, saat terang, saat gelap. Kan? Jadi ada waktunya dia bersinar. Jadi ini adalah orang betul-betul beriman, mesti ada. Dia tak mungkin tidak. Siapa yang tidak ada langsung amalan hati, amalan hatinya sudah habis. Sebab itulah kita kata satu amalan, macam mana syarak menghukum
sesuatu perkataan atau perbuatan atau i'tiqad sebagai kufur akbar yang mengeluarkan seorang dari Islam apabila ucapan, perbuatan atau i'tiqad itu menafikan secara total amalan qalbu. Sebagai misalnya orang yang menyembah berhala, na'udzubillah min zalik, sujud untuk berhala, sujud mengagungkan berhala sebagai misalnya. Ini bermakna walaupun dia sujud itu main-main, walaupun dia tidak beriktikad, dia sujud main-main, dia kata saja suka-suka. Ya, saja suka-suka, bukannya betul-betul dia kata. Bukannya saya percaya pun berhala ni, bukannya saya percaya pun agama ni, sajalah. Dia kata seronok-seronok sujud. Adakah orang yang macam ini imannya masih ada? Jawapannya tidak ada. Kerana kalau dalam hatinya masih ada keyakinan Islam sebagai satu-satunya agama yang benar dan agama selain daripada Islam agama yang batil, dalam jiwanya ada ta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah Subhanahu wa taala dan membenci segala perkara yang Allah Taala benci, ya, yang merupakan syarat cinta kepada Allah, maka dia tidak akan buat perkara tersebut. Ya. Dia tidak akan buat perkara tersebut. Orang yang buat benda macam ini tidak dapat tidak. Bila dia melakukannya, maka amalan-amalan hatinya telah pun tidak ada. Walaupun mungkin dia ada tasdik, dia ada membenarkan Allah sebagai Rasul, tetapi tasdiknya itu tasdik yang rosak. Kerana iman bukan sekadar tasdik. Iman adalah iqrar, pengakuan. Ya, iman adalah amalan. Jadi sebab itulah Ahlussunnah wal Jamaah melihat di sana ada hubungan yang tidak dapat dipisahkan di antara zahir dengan batin. Sebab itu tengok Allah Ta'ala kata berkenaan dengan orang yang kafir. Apa dia? Tuhan kata kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tuhan kata dalam jiwa mereka itu ada ran. Ada penyakit hati, penyakit jantung jiwa yang menyebabkan mereka melakukan dosa-dosa. Dalam hadis Hudzaifah bin Al-Yaman, Nabi SAW bersabda, tu'radul fitanu 'ala al-qulubi kal-hasiri 'uda 'uda. Fa ayyu qalbin ushribaha nukita fihi nuktatun sauda wa ayyu qalbin ankaraha nukita fihi nuktatun bayda hatta tasira 'ala qalbayni 'ala abyad mithli as-safa fala tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ard wal akharu aswadu murbaddan kal kuzil mujakhya la ya'rifu ma'rufa wa la yunkiru munkara illa ma ushriba min hawa. Hadis dalam Sahih Muslim. Nabi kata akan dibentangkan kepada manusia ini, kepada hati, fitnah, pancaroba, pelbagai fitnah ujian yang kita akan dibentangkan oleh Allah Ta'ala di akhir zaman ini. Alal qulubi kal hasiri udan uda, seperti menganyam tikar satu demi satu. Ya, kalau orang anyam tikar kan dia masuk satu. Maka demikianlah kita ni berhadapan setiap hari dengan ujian-ujian Tuhan datangkan untuk menguji hati kita. Kita berhadapan dengan benda-benda maksiat. Satu lepas satu kita duk baca serabak, tengok TV, depan mata kita jadi, telinga kita duk dengar. Macam-macam benda yang tak baik, yang tak elok yang kita jumpa. Lepas satu. Fa ayyu qalbin ushribaha, mana-mana jiwa yang menyerap benda tersebut, menerimanya dan menganggap benda tu biasa, nukita fihi nuktatun sauda, akan diberi titik hitam. Dia tengok maksiat, dia tengok
benda yang tak elok, yang tak baik, kemudian dia rasa macam fine. Dia tidak, lama-lama dia jadi terbiasa, dah jadi terbiasa, dah jadi normal bagi dia, dah jadi normalize. Ya, apa yang jadi, maka hati dia itu akan dititik dengan satu notah hitam, sehinggalah lama kelamaan manakala yang mengingkarinya, wa ayyu qalbin ankaraha nukita fihi nuktatun bayda, yang ingkar, yang tak terima, yang menolak, yang tak setuju, akan dititikkan dengan titik putih, hatta tasira al-qulubi qalbain, hatta tasira ala qalbain, sampai jiwa manusia ni, hati manusia ni ada dua bentuk sahaja, dua jenis sahaja, tak lari daripada itu. Qalbun abyad, yang satu ialah putih, mithli safa, seperti safa, seperti batu putih. Ya. Fala tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ard, sampai ke satu tahap dia tidak lagi mudarat dengan apa-apa fitnah pancaroba, dia dah ingkar daripada awal lagi. Dia tidak akan lagi rasa selesa dengan apa-apa maksiat. Ya. Apa saja yang maksiat dia akan ingkar, dia akan tidak setuju. Ya, kerana apa? Jiwa dia bersih, dah tak melekat lagi. Seperti mana sofa, batu sofa itu licin, tak melekat pada dia pasiak-pasiak dan sebagainya. Macam itulah jiwa, kalbu orang ini yang sentiasa mengingkari maksiat. Tidak lekat lagi di jiwa dia fitnah, pancaroba, ujian. Dan kedua, jiwa, jantung yang hitam, legam, kalkuzil mujakhiyah, seperti cawan yang diterbalikkan. Tak boleh masuk nasihat, tak boleh nak cuci. Pasal apa? Dia adalah hitam dalam, kotak. Lepas tu dia duduk terbalik. Macam mana kita nak cuci? Kalau curah air pun tak jadi apa. Pasal apa? Hak di dalam tu yang rosak. Jadi kalau kita pergi bagi nasihat dekat dia, masuk telinga kanan, tak ada lepas genang telinga, dah terkeluar balik. Dia melantun keluar balik. Bukan kata keluar telinga kiri. Telinga kanan tu dia masuk, dia poing melantun keluar balik lah. Tak boleh bagi nasihat apa pun, tak ada makna lah. Jadi tubuh badan dia itu, maknanya Nabi ibaratkan jantung dia dalam, hitam, legam kan. Badan dia tu kita ibaratkan dengan cawan terbalik. Kalau kau tuang air macam mana pun, bagai mencurah air di dalam keladi, orang Melayu kata. Tak boleh buat apa dah. Kan? Na'udzubillahi min dzalik. La ya'rifu ma'rufa wa la yunkiru munkara. Dia tidak lagi mengenal benda yang ma'ruf dan tidak mengingkari benda yang ingkar. Bahkan boleh jadi sampai ke tahap dia terbalik. Ya, benda yang ma'ruf dia tak rasa ma'ruf lah. Kan? Benda yang sepatutnya betul, dia rasa ini adalah ekstrim, dia kata. Oi. Kan? Tengok orang pakai tutup muka, niqab apa semua, dia kata ni hulu lah. Tapi dia tengok perempuan pakai mini skirt apa semua, pakai bikini, tak apalah, biasalah tu. Orang perempuan pakai tudung labuh sikit, dia kata ni semua menyusah-nyusahkan, agama ni mudah. Atlet pakai baju terjun sampai nampak apa segala benda, apa, normal lah tu. Sukan dia kata. Kan? Orang lelaki pakai baju tutup apa semua, simpan janggut apa semua, dia kata ni ekstrim agama ni. Kan? Tapi lelaki yang tergedik-gedik macam Tina, yang menghias wajahnya seperti perempuan, wajah putih kalau orang perempuan, sehingga menjadi fitnah kepada lelaki dan wanita. Kan? Na'udzubillah min zalik. Ini tak apalah, dia kata ni lah cara nak smart, nak bergaya. Kan? Jadi ustaz-ustaz nak masuk TV pun dia suruh backup, bagi pakai bedak banyak-banyak, bagi putih, bagi cantik, bagi lawak. Kan?
Na'udzubillah min zalik. Supaya apa? Kita inilah dia cara kita nak tarik orang. Tapi orang perempuan pun pakat tengoklah rancangan kuliah. Ya kan tengok kuliah, rupanya tengok na'udzubillah min zalik. Syahwat, hawa nafsu. Tapi dia tak kenal dah. Pasal dia rasa benda tu makruf. Pasal jiwa dia dah tak boleh nak differentiate dah. Dia punya lentera dah hitam. Lampu dah tak keluar, nak suluh, tak nampak jalan. Sebab kita kata jantung kalbu kita ni lentera kan. Lampu cahaya yang menyuluh. Tapi kalau dah hitam agam, nak suluh keluar cahaya kat mana? Tak boleh. Macam dinding, kalau tingkap kita bubuh pelekat hitam, kat mana cahaya nak masuk? Dan kalau pun dalam rumah tu terang, orang pun tak tahu. Kalau kita buh tinted gelap tu, kan? Orang pun tak tahu apa dalam rumah tu, kan? Dia dan kalau ditutup pula di luar, lagi tak nampak. Tak boleh nak suluh. Nasallallahu al-afiyah. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara illa ma ushriba min hawa. Yang dia kenal ialah apa yang telah diserat oleh hawa nafsunya sahaja, kecenderungan diri dia saja. Hak tu saja hak yang dia iktiraf, hak tu saja yang dia recognize. Yang lain tak ada. Okay. Inilah bahaya. Dekat Ana ni video tersekat-sekat, tapi Ana tak tahu, mungkin dia berkata dekat live okey. Jadi Ana teruskan lah. Ya. Kalau ada masalah. Tapi dekat Ana ni dia apa nama, tak selari dengan pergerakan. Dan sebab itu Nabi kata, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al-qalb. Terus baca apa kali dah kan hadis ini. Bahawa apa nama, jantung kalbu itu kalau elok jasad, kalau rosak jasad. Maknanya jasad, tubuh badan yang tidak taat kepada Allah Ta'ala, yang buat maksiat, itu semua puncanya adalah penyakit dalam kalbu dia. Dalam jalaman jiwa dia ada masalah. Kalau banyak maksiat yang di luar itu, maka teruklah juga, tenatlah juga jiwanya. Kalau sedikitlah. Sebab apa? Innamal a'malu binniyah. Amalan itu ikut amalan hati. Amalan luaran itu mengikut hati. Banyak mana hak dalam hati, banyak itulah dia semua keluar. Itu maksudnya tu dia tak synchronize. Yes. Okay. Lepas tu dia macam katalah dia tak synchronize. Ya. Yang mana sebab apa nama visual dengan audio, pergerakan dia tak hakikatnya tak sama. Memang dia ada lag, tapi ni lag dia terlalu besar. Dia ada gap yang besar. Baik. Tengok kata Uthman ibn Affan radhiyallahu an, ma asarra 'abdun bi sariratin illa raddahu Allah ridaan mithlaha in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Tidak ada hamba yang menyembunyikan satu rahsia dalam jiwanya, melainkan Allah Ta'ala akan bagi dia pakaian yang sama dengannya. Kalau baik-baiklah, kalau buruk-buruklah. Ini kalau dalam jiwa kita ni elok, maka Tuhan akan jadikan amalan zahir kita yang orang tengok ini juga elok. Kalau buruk-buruk juga. Dan ini juga kita dah ambil perinciannya hari itu masa kita belajar ad-da' wa dawa. Ini kata Syekh Islam bin Taimiyah, fala yastaqirru syai'un fil qalbi illa dhahara mujabahu wa muqtadahu 'ala al-badan walau biwajhin min al-wujuh. Tidak apa yang tersemat dalam kalbu ini akan zahir mujabnya, apa yang berkaitan dengannya dan tuntutannya pada badan, walaupun dalam satu segi. Maksudnya tidak ya, apa yang terkandung dan tersemat dalam jiwa ni akan mempengaruhi, akan muncul, akan zahir. Dia tidak akan kekal diam di dalam.
Ya, dia tidak akan kekal dan kita tak boleh menyembunyikan. Apa pun yang kita cuba sembunyikan dalam ini, kok mana pun dia akan memberontak nak cari jalan keluar. Itu maksud. Ya, sebab itulah orang kok mana pun, lama macam mana pun, how hard they're trying to cover it up. Macam mana pun dia cuba nak tutup, tapi lama kelamaan sampai satu masa, benda tu tidak dapat lagi, dia akan membuat macam volcano, dia akan tenang keluar. Dia akan meletup, dia akan irap juga, dan orang akan nampak ketika itu nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Jadi kalau kita kena banyakkan doa, tak ada tutup aib dari kita ini. Jangan sampai kalbu kita yang rosak menguasai tubuh badan kita. Na'udzubillah min zalik. Kita nak islah qalb. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Doa yang Nabi ajak, di antara doa Nabi SAW, Nabi ajak kepada kita, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berilah kepada diriku ketakwaannya. Wa zakkiha, dan suburkanlah ia. Ini suburkan dengan iman, dengan amal-amal qalbu yang mahmudah. Ya. Anta khairu man zakkaha. Engkau lah yang sebaik-baik yang menyuburkannya. Anta waliyuha wa maulaha. Nabi sendiri tak pernah tinggal berdoa, Allahumma muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Allahu akbar. Nabi SAW. Sebab Nabi kata, inna quluba bani Adam baina isbi'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Jantung kita ni terletak di antara dua jari daripada jari jemari Ar-Rahman. Allah Ta'ala akan membolak-balikkannya macam mana dia kehendaki. Jadi kita kena minta ketetapan jiwa kepada Allah Ta'ala. Tengok doa orang yang rasikhuna fil ilm. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu orang yang rasikh, orang yang kukuh dengan ilmu. Dia minta apa? Wahai Tuhan kami, jangan kau condongkan hati kami setelah mana engkau beri dia petunjuk dan hidayah. Jadi inilah jiwa ni tempat. Dia adalah enjin. Macam mana dia adalah enjin kepada fizikal kita, dia juga adalah enjin kepada rohani kita, jantung ni. Selain daripada kita memberikan padanya inayah, perhatian kepada kesihatan fizikalnya, kesihatan rohani, spiritual, ini mesti ada. Ini penting. Kerana kita hari ini hidup dalam dunia mengikut sudut pandang orang kafir. Ya. Semua benda dipandang secara luaran. Mereka tidak mengambil sudut spirituality manusia. Ya. Kita berhadapan dengan hari ini golongan-golongan kafir yang mengingkari kewujudan ruh. Ya, sebagai misalnya, dia pun tak percaya pun ada di sebalik jantung yang berdegup, yang berdenyut. Dua-dua boleh. Berdegup, berdenyut ni, jantung ini, ya, ada degupan, bukan sekadar seketul daging ataupun organ, ya, yang berdenyut-denyut itu, tetapi di sebaliknya juga ada benda yang kita tak nampak yang sedang berdegup dan berdenyut juga. Kan? Kita tak nampak tapi ada. Iaitulah dari sudut kerohanian. Ya, bukan sahaja kalbun itu mengepam darah, menyampaikan oksigen kepada tubuh badan, dia juga mengepam al-iradah, kehendak, desires, ya, perasaan, emotion. Dia juga berfikir. Ya, dia jantung itu berfikir. Dalam apa? Kajian sekarang orang dah tahu dah, jantung juga berfikir tapi dengan cara yang bukan seperti otak. Atau kita kata otak dengan jantung ni dia ada kaitan yang rapat. Kaitan yang sangat rapat. Ya. Sebab dan kita tengok Allah Ta'ala kata tentang Al-Quranul Karim.
bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Al-Quran itu ayat-ayat keterangan yang nyata yang tersemat di dada-dada orang yang diberi ilmu. Subhanallah. Subhanallah. Ya. Jadi ini maknanya tengok Al-Quran tu Tuhan letak di mana? Tuhan sifatkan Jibril turun wahyu tu ke mana? Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Jibril turunkan itu ala qalbika, kepada jantung jiwamu, supaya kamu menjadi orang yang memberi amaran kepada manusia. Oh, wahyu tu turun mai ke jantung jiwa Nabi SAW. Tempatnya di situ. Itu pun dah menggambarkan betapa pentingnya gerak-geri jantung ini. Ya. Penting gerak-geri jantung ini. Dan kalau wahyu turun padanya, maknanya, dan Allah SWT sifatkan wahyu disimpan dan disemat di dada-dada ahli ilmu, di jantung mereka, masihkah kita tidak nampak betapa pentingnya, betapa dia adalah generator yang generate tingkah laku kita, kelakuan kita, perasaan, emosi itu yang mendorong, kan? Yang mendorong kita melakukan sesuatu. Sebab itu Syekh Islam selalu ulang. Nabi SAW kata asdaqul asma hammamun wa harith. Nama yang paling tepat dengan sifat manusia ialah Hammam dan Harith. Hammam yang sangat berkehendak. Kerana manusia sentiasa ada kehendak. Sentiasa ada kehendak. Dan Harith ialah bekerja. Sentiasa bekerja. Ya. Jadi manusia ni tidak boleh duduk diam. Dia tak boleh berhenti daripada ada perasaan, ada emosi. Dan emosi itu selagi mana tidak berhenti daripada ada emotion, ada perasaan, ada feeling, ya, maka dia akan tubuh badannya, tangannya, matanya, kakinya, semuanya akan bergerak. Tengok hadis tentang zina. Nabi SAW kata, ya, ditetapkan pada setiap anggota anak Adam itu bahagiannya daripada zina. Zina mata melihat, zina telinga mendengar, zina tangan menyentuh, memegang. Ya. Setiap anggota tubuh badan. Dan Nabi kata, jantung jiwa ini yusaddiquhu aw yukadzibuh. Jantung jiwa anggota-anggota ini, mata, telinga apa semua memberi kesan kepada hati, dan akhirnya faraj, kemaluan itu dia akan membenarkan atau tidak membenarkan. Itu semua pergerakan itu berlaku dengan apa? Ya. Berlaku dengan apa? Ya. Berlaku dengan perasaan di jantung, betul tak? Nak membolehkan kemaluan itu, zakar itu bagi orang lelaki, kalau dalam kes zina ini, membenarkan perasaan membenarkan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar daripada zina, untuk dia melakukannya atau mendustakannya. Macam mana dia nak bergerak? Jantung lah. Betul tak? Jantung lah. Macam mana jantung tu yang pam darah, macam tu jugalah dia yang mengepam kehendak. Betul tak? Memang itu semua benda asasi, kita semua mengalami dan perasa benda tu, kan? Mata tengok makanan sedap, teringin nak makan. Rasa teringin tu di mana? Main kat mana teringin tu? Kan? Keinginan, desire tu main daripada mana? Jadi dia bergerak beriringan. Tak? Kalau elok, eloklah. Kalau rosak, rosaklah. Ya? Jadi apa yang kita sematkan dalam jantung kalbu kita, itulah yang akan tumbuh di tubuh badan kita.
itulah yang akan terbit di mata kita, di telinga kita, di mulut kita, di hidung kita, di tangan kita, di kaki kita. Jadi kalbu itu tempat tanam biji benih, tanah dalamnya tempat kita bubuh biji benih. Atas tanah itu, kebun itu, itulah tubuh badan kita, tempat itulah dia akan tumbuh membesar. Pokok biji benih yang kita tanam itu akan jadi pokok di mana? Di luar, bukannya di dalam, di luar. Waktu iman itu sendiri Nabi gambarkan dia sebagai pokok. Iman itu Nabi gambarkan, mukmin itu Nabi gambarkan sebagai pokok. Subhanallah. Ya. Semua gambaran sifat yang Tuhan Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kepada kita tu dia tepat. Tak sama macam pepatah yang manusia buat. Pepatah yang manusia buat, simpulan bahasa yang manusia reka, mungkin dia tepat dari 1, 2, 3 segi sudut. Tapi ada sudut-sudut yang berbeza. Tapi perumpamaan, bidalan, misalan yang dibuat oleh Al-Quran dan Sunnah, dia adalah misal yang paling tepat. Yang kita boleh perhati segenap segi, kita boleh relate. Ini keistimewaan bidalan pepatah Al-Quran dan Sunnah. Kita boleh mengambil pemahaman, kita boleh ambil relation dari segenap segi. Demikian juga kata Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, ma asarra ahadun bi sariratin illa abdahu Allahu ala safhati wajhihi wa faltatin sanih. Tidak ada seorang hamba yang menyembunyikan sesuatu dalam jiwanya, melainkan Allah akan nampakkan pada riak wajahnya dan terlepas cakap. Ya. Betul, kalau kita nak sembunyi pun orang tengok muka lain. Kita bercakap bohong, orang boleh cam pasal apa? Pasal ayak muka tu. Ayak muka tu. Kita kalau sakit, kita kata tak sakit saya okey. Tapi kita tengok, awak muka dia teruk kat tu. Sakit tu. Kan? Pasal dia sakit. Kita kalau lapar, kita kata dah kenyang. Yang orang tak tahu lah. Lisan boleh berbohong. Lidah ni memang dia pandai bohong. Dia boleh cakap bohong. Dia boleh menafikan apa yang dia alami, dan dia boleh mengatakan ya pada benda yang dia tak rasa. Dia boleh mengaku benda yang dia tak buat, dan dia boleh menidakkan benda yang dia buat. Tetapi body language dia, ayak muka yang paling penting sekali, dan lidah tu pun dia tak boleh tahan lama. Dia takkan bertahan lama. Kan? Sebab itu Buya Hamka kata bohong ni, orang bohong ni dia takkan lama boleh bohong. Sebab apa? Syarat utama nak bohong ni, dia kena ingat bohong hak lepas. Bohong akan bawa kepada bohong yang seterusnya. A lie will lead to another lies. One lie will lead to more, to other thousands of lies. Tak? Satu pembohongan, bila dia start bohong satu, dia kena, kalau tidak tak masuk dia punya puzzle. Ya? Tetapi lama kelamaan dia mana mungkin boleh ingat lagi apa yang dia cakap bohong. Lama orang akan perasan tu bohong ni tak boleh sembunyi. Bohong ini bukan sesuatu yang boleh disembunyikan. Ya? Orang yang cakap bohong lama-lama. Orang Melayu kata, siakak senohong ikan gelama ikan duri. Cakap bohong lama-lama mencuri. Nah. Kalau dia cakap bohong, dia akan lama-lama dia akan buat benda-benda yang tidak sepatutnya. Dia mungkin akan terpaksa ambil benda yang bukan hak dia, pasal dia kata tu dia punya. Kan? Dia pakai baju, barang apa semua mewah, padahal bukan dia punya, dia segan nak kata. Kan, jadi orang tanya, baju siapa ni? Baju aku lah. Baju mahal tu. Yalah. Mana hang dapat? Wah, aku kerja besar. Kan? Gaji hebat. Lama kelamaan bila orang nak, dia takut orang kantoi kata dia sebenarnya kerja tak gaji tak terang mana, baju-baju kerja, dia akan curi lah.
Kan? Untuk mengelakkan daripada penipuan dia terbongkar. Demikianlah kita kata jantung kalbu ini, jantung jiwa kita ini, kok mana pun kita tak boleh simpan lama-lama rahsia. Dan akhir sekali kita kena ingat apa pun yang kita sembunyi dalam jiwa ini, nasallallahu al-afiyah, akan dibongkarkan pada hari yang tidak ada lagi penyembunyian. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari di mana kaki tangan bercakap jadi saksi, masakan masa itu kulit akan jadi saksi. Kulit akan bercakap, akan mengaku apa yang dibuat tubuh badan, sampai ruh dengan badan pun akan bertelagah. Di hari akhirat ketika itu mana kita nak sembunyi, tak boleh sembunyi. Sebab itu kita kena jaga. Kita kena jaga kita punya lubuk kita ini. Kita kena jaga kita punya inti kita ini. Ya? Kita kalau beli keripak besar, cantik, elok, besar bukan main. Gigit-gigit tu dia keluar oksigen. Kan? Gigit-gigit kepek terus. Apa kita rasa? Macam itulah. Macam mana kita rasa kecewa, marah, geram. Beli karipak besar, cantik luarnya, rupanya inti dalam ciput. Yang banyaknya angin saja. Kembung tu dia buat je. Macam itulah. Ya. Kalau kita luaran yang kita berpura-pura, tapi dalam tak ada apa, kita macam karipak oksigen. Allahul musta'an. Dan lebih takuti bukan kata karipak oksigen, karipak tak ada inti terus. Na'udzubillah min zalik. Lagi teruk. Ya. Karipak tak ada inti, boleh lagi nak makan. Kan? Amalan yang tidak, amalan zahir yang tak ada amalan dalaman, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali. Ya. Jadi inilah perkara yang jadi kita dengan pagi ini kita dah selesai, alhamdulillah, mukaddimah. Mukaddimah kita dah selesai, alhamdulillah, mukaddimah yang kita nama adalah qulub. Dan insya-Allah pada kelas yang akan datang, kelas minggu depan mungkin tidak ada. Ada tugasan yang lain. Minggu yang akan satu lagi lah, minggu depan hari Selasa tidak ada kelas, kita tangguhkan. Dan kita lepas daripada minggu depan, insyaAllah kita akan mula dengan amal qalbu yang pertama, iaitulah yang paling penting, iaitulah apa? Al-ikhlas. Kita akan belajar apa dia makna ikhlas, ya, apa hakikat ikhlas, pentingannya, fadilatnya, ya, dan cara nak jadi ikhlas, apa yang mana kita dan dia rasa. Ya. Jadi itulah apa nama yang dapat kita sampaikan pada pagi ini. Dan kalau tidak ada apa-apa persoalan, naktafi bihadzal qadar. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.